berada di Masjidun Nabawi. Tuan-tuan ya. Tapi sayang sekali Raudhah yang ada dekat rumah dia tak pi pun. Betul ya? Raudhah yang ada di Madinah tu bukan main berebut nak masuk kan. Bertolak-tolak, berjam-jam tunggu kan. Itu Raudhah yang ada dekat rumah. Tak nak pergi pun, tak nak masuk pun. Apa dia Raudhah yang ada dekat rumah tu? Inilah majlis ilmu, inilah Raudhahnya. Dan yang Nabi kata, siapa kata? Nabi yang kata, idza marartum bi riyadil jannah. Bila kamu lalu ada taman syurga, lalu melalui taman syurga, farta'u, hendaklah kamu singgah. Ni maknanya taman syurga tu dah ada orang kata apa? Dah ada dekat rumah lah, ataupun dah ada dah di dalam taman syurga. Ini sebagai renungan bersama kita lah. Kadang-kadang dah ada ya. Nabi kata bila ada taman syurga, Nabi suruh singgah. Ni dah ada depan mata pun kadang mengelak kan. Mengelak saja. Sedangkan kita nakkan fadilat dan kelebihan. Raudhah yang ada ini, yang Raudhah taman syurga ni rasanya lebih besar pahalanya. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi, jadi saya tak perlu ulang lah sebab semua tahu kan. Jadi tuan-tuan, pada pagi ini kita nak ambil satu tajuk. Tajuknya kita mengambil sempena dengan kita berada di awal tahun hijrah. Bila kita berada di awal tahun hijrah, iaitu awal Muharram, maka kita sentiasalah meraihkan dengan kita menyambut ma'al hijrah. Jadi tuan-tuan, pada pagi ini kita akan cuba sama-sama melihat beberapa ayat Al-Quran yang berkait dengan hijrah. Kerana tajuk kita adalah tafsir maudhu'i. Kita ambil topik yang disebut oleh Al-Quran untuk kita bincang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita melihat kepada kehidupan kita lah, dalam konteks kita hari ini, hijrah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun hijrah dalam arti kata berpindah, itu sudah tidak ada lah. La hijrah ba'dal fath, tidak ada hijrah berpindah itu. Tetapi dalam konteks kita pada hari ini, hijrah yang ada adalah hijrah dalam arti kata man hajara amma nahallahu an, iaitu orang yang meninggalkan daripada apa yang Allah larang kepadanya. Maksudnya dalam konteks kita hari ini, kita kena muhasabah diri dan tengok dalam kehidupan kita, sekiranya masih ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang, yang kita masih dia buat, maka kita kena hijrah. Maksudnya kita kena tinggal. Dan yang disebut oleh Nabi SAW, al-muhajir, orang yang berhijrah itu adalah man hajara amma nahallahu an, orang yang meninggalkan apa yang Allah larang daripadanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita boleh mengambil sedikit durus wa ibar, ambil pelajaran, ambil iktibar daripada apa yang telah dilalui oleh para sahabat Nabi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang
terfikir tuan-tuan, mari duk terfikir bagaimana para sahabat itu sanggup untuk berhijrah itu. Tuan-tuan, kalau kita boleh membayangkan suasana kita berada pada ketika itu, bagaimana mereka sanggup tinggalkan segala-galanya demi agama, tinggalkan harta, tinggalkan keluarga, tinggalkan segala-galanya demi agama. Tuan-tuan, cakap senang, tapi kalau kita bayang, kalau kita letakkan diri kita dalam situasi itu, kita pun tak dapat nak pastikan kita ni duduk dalam golongan mana. Kalau kita berada pada saat dan ketika itu, adakah kita akan bersama dengan Nabi berhijrah ataupun sebaliknya? Jadi tuan-tuan, sebagai contohlah, sebagai contoh, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni waktu dia nak berhijrah, maka dia bawalah apa yang dia boleh bawa. Maka dia telah ditahan oleh orang musyrik Mekah. Dia ditahan oleh orang musyrik Mekah. Mereka kata, "Jitana su'alukan." Kamu datang kepada kami dalam keadaan apa kedana, dalam keadaan susah. Tuan-tuan, dan kamu nak berhijrah, mana nak tinggal macam tu saja. Maka Suhaib Ar-Rumi dia telah memberi tawaran kepada orang musyrikin Mekah, khudhu kulla amwali, ambillah semua harta aku yang ada, wa khallu sabili, dan biarkan aku hijrah. Tuan-tuan, saya boleh, kalau kita boleh bayangkan bagaimana Suhaib ini, Suhaib Ar-Rumi, dia bukan asal orang Mekah. Dia adalah orang daripada Rum. Dia datang ke Mekah dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah. Apa kedana kita ni? Tak ada apa. Kemudian dia bekerja, dia pulun, dia bekerja sehingga dia jadi seorang kaya raya. Tuan-tuan, dia menjadi seorang yang kaya raya di Mekah itu. Kemudian bila ada arahan Nabi untuk berhijrah, tuan-tuan, waktu dia nak hijrah, dia ditahan oleh orang musyrikin Mekah. Dia sanggup korbankan semua harta dia. Ambillah semua harta aku itu, wa khallu sabili, dan kamu lepaskan aku nak berhijrah. Seronoklah dia mah. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita terfikir, apakah kekuatan yang ada dalam diri mereka ini? Kekuatan apa yang ada? Kekuatan apa yang mampu mendorong mereka ini berbuat demikian? Tuan-tuan, bukan senang. Sebab itulah, kalau kita melihat kepada hijrah berpindah tempat, itu output lah kita kata. Maknanya itu adalah hasil daripada suatu usaha yang panjang yang telah dibuat oleh Nabi sebelum itu. Hasil daripada satu usaha yang panjang yang telah diusahakan oleh Nabi sebelum itu. Apa dia? Tuan-tuan, iaitu sebelum berlakunya hijrah fizikal, sebelum berlakunya hijrah meninggalkan kota Mekah pergi ke Madinah demi agama, sebelum itu berlaku, apa yang telah dibuat oleh Nabi SAW adalah penghijrahan dari segi akidahnya, dari segi keimanan dan kepercayaan mereka. Mana itu dahulu yang dibina. Maknanya meninggalkan akidah, pegangan kepercayaan yang lama, yang syirik, yang sesat itu, dan beriman kepada Allah dan Rasul. Tuan-tuan, usaha selama 13 tahun, kita semua tahu, di Mekah, selama 13 tahun Nabi SAW fokuskan kepada pembinaan akidah. Selama 13 tahun Rasulullah fokus kepada pembinaan akidah dan akhlak. Masa itu belum ada lagi syariat dalam arti kata solat, zakat, haji, puasa.
ibadat-ibadat yang lain. Tidak ada lagi. Yang ada hanya penekanan kepada akidah dan akhlak. Ada. Jadi sebab itulah saya teringat Syekh Khalid Al-Khalidi, guru kami waktu belajar dahulu. Dia menyebut dalam kuliah dia lah, saya sempat juga bertalaqi dengan dia. Dia seorang pelajar PhD lepasan Universiti Al-Azhar. Tuan-tuan, PhD dia dapat, orang kata apa, syaraf ula. Syaraf ula ni kalau kita maknanya orang kata apa, PhD dia tu kalau kita di Malaysia ni dia panggil apa, Dean List lah, maknanya dapat anugerah dekan dan dinasihatkan, dia punya tesis PhD dia tu dinasihatkan untuk dicetak dan disebarkan kerana kualitinya tulisannya itu tentang nizamul hukum. Dia spesialis dalam bidang sains politik. Tuan-tuan, saya ingat lagi apa yang disebut dalam kuliah dia tentang bagaimana sebelum berlakunya, orang kata apa, sebelum tertegaknya daulah Islamiyah yang pertama di atas muka bumi ini di Madinah, Allah Ta'ala nak, orang kata apa, nak tapis, orang kata apa, untuk memastikan rijal, orang yang nak menegakkan daulah itu orang yang betul-betul keimanannya itu telah teruji. Proses penapisan itu berlaku beberapa kali. Kalau kita lihat dalam peristiwa Isra' Mi'raj, dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu adalah proses tapisan juga. Bagaimana tapisannya untuk menguji keimanan mereka, untuk mereka meletakkan kepercayaan yang mutlak kepada Allah dan Rasul, sesuatu yang luar biasa, yang tak logik di akal, yang tak mampu diterima oleh akal pemikiran yang orang kata apa, yang biasa, maka mereka, adakah mereka akan terima ataupun tidak? Tuan-tuan, jadi ini satu proses penapisan. Proses penapisan dalam kenyataan itu disebut amaliyatul gharbal. Proses penapisan. Maknanya, adakah mereka solid keimanannya walaupun benda ni tak masuk di akal, akal tak boleh terima, adakah mereka beriman, percaya? Tuan-tuan, dan kita lihatlah keimanan yang bulat, yang jitu itu datang daripada sahabat yang pertamanya Abu Bakar, kan? Abu Bakar, dia tak tanya banyak, dia tak tanya apa bukti, dia tak tanya macam mana, dia tak tanya pun. Dia tanya apa dia? Bila orang datang mari mengadu kepada Abu Bakar hanya tanya, adakah itu yang dikata in qala ma qala faqad sadaq? Jika itu yang dikata oleh Nabi SAW, jika itu yang dikata oleh Muhammad, in qala ma qala, jika itu yang telah dikata faqad sadaq, maka sesungguhnya dia telah benar. Betul? Sebab apa? Sebab dia telah memberikan keimanan, keyakinan kepada Allah dan Rasul. Maka apa sahaja yang datang daripada Allah dan Rasul, dia terima bulat-bulat. Dia terima bulat-bulat. Orang kata terima mentah-mentah lah. Sama ada logik ke tak logik ke, boleh terima ke tak boleh terima ke, faqad sadaq, dia telah benar. Betul tak? Apa yang berlaku hari ini dalam masyarakat kita bagaimana? Betul tak? Kebanyakan orang hari ini dia meletakkan akal di depan. Dia meletakkan akal di depan. Tak masuk akal ni. Tak masuk akal ni. Ya ke? Betul ke ni? Tak masuk akal. Betul tak? Jadi kalau tak terima di akal, akal mereka tak boleh terima, maka mereka reject terus. Mereka tolak. Betul tak? Lepas tu timbul kenyataan-kenyataan yang pelik-pelik, kan? Timbul kenyataan-kenyataan yang pelik-pelik.
Contoh bila korban kemarin kan, agama apa ni suruh sembelih anak sendiri, kan ada orang cuba petikai kan, yang petikai tu orang kita juga yang Melayu Islam, mengaku Islam tu, agama apa ni suruh sembelih anak sendiri, agama apa ni suruh buat benda pelik-pelik ni. Tuan-tuan, sebenarnya sebab dia tidak memahami, orang kata apa, prinsip agama itu dengan betul. Sebab tu dah dia gagal melihat di sebalik syariat Allah Subhanahu wa taala itu. Adapun para nabi itu, maknanya para nabi itu ini adalah ibtila, ujian daripada Allah taala. Ujian daripada Allah taala. Sebab itulah keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah dan Rasul itu, orang kata apa, tanpa syarat. Tuan-tuan, bulat, orang kata, tuan-tuan, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, begitulah juga dalam konteks hijrah ini. Begitulah dalam konteks hijrah ini. Bagaimana mereka sanggup tinggalkan segala-galanya demi agama. Sebab itulah dalam kes Suhaib Ar-Rumi itu Allah Ta'ala puji dengan turun ayat, wa minan nas man yashru nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada dari kalangan manusia yang sanggup tebus dirinya untuk berhijrah dengan gadaikan seluruh hartanya semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dan semata-mata nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kadang-kadang kita lihat hari ini tak sah, orang kata tak payah tengok jauh lah kan. Kadang-kadang demi sesuap nasi, orang kata demi duit, demi cari makan, kadang-kadang sanggup korbankan agama. Demi cari makan, demi duit, sanggup korbankan nilai agama, sanggup korbankan prinsip agama, sanggup langgar batas agama. Tuan-tuan, jadi terbaliklah kan. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Inna ardallah wasi'. Bumi Allah ni luas. Famshu fi manakibiha. Pergilah cari. Bumi Tuhan ni luas. Bumi Tuhan ni luas. Rezeki itu Masya Allah. Tuan-tuan, sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 100. Surah An-Nisa ayat 100. Ayat ini selalu dibacakan. Wa man yuhadir fi sabilillah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah. Maksudnya kalau sebelum ini dia berada bukan di jalan Allah. Maksudnya dia tak hidup mengikut syariat Allah, dia tak hidup mengikut ajaran agama Allah, dia ikut ajaran lain lah, dia tak ikut syariat Allah. Kemudian dia nak berhijrah ke jalan Allah, maksudnya dia nak balik kepada jalan Allah, nak ikut agama Allah, syariat Allah Ta'ala. Allah kata apa? Orang ini yajid fil ardi muraghaman kathiran wasa'a. Orang ini dia akan dapat di atas muka bumi ini ada banyak ruang, ada banyak peluang. Ada banyak, orang kata, ruang dan peluang untuk dia nak berubah itu, untuk dia nak berhijrah itu. Bahkan Allah Ta'ala janjikan wasa'ah dengan keluasan. Tuan-tuan, ruang dan peluang dan keluasan dari segi apa? Para mufassir menyebut bukan hanya dari segi ganjaran pahala, bahkan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Kalau dulu dia hidup dengan cara yang jauh daripada agama, jauh daripada pedoman petunjuk Allah Ta'ala, kemudian dia nak berubah. Dia nak balik kepada ajaran Allah, dia nak balik ikut syariat Allah. Maka Allah kata, kalau kamu nak berubah kembali kepada Allah, Allah jamin rezeki kamu. Allah jamin, maknanya jangan risau, jangan takut hilang job, takut tak dapat dah, takut, tuan-tuan, sebab apa? Tak boleh lagi dah nak buat. Kalau duduk bergeluman dengan benda haram, benda dosa, demi nak dapat sesuap nasi, demi nak dapat duit, demi nak dapat harta, kan?
demi nak dapat job, kan? Jadi bila kita nak berhijrah kembali kepada Allah, jangan kamu duk ingat bila kamu kembali kepada Allah, kamu akan jadi sempit hidup. Kamu akan maknanya akan susah lah, tak ada lah peluang-peluang nak dapat kerja, tak ada. Allah Ta'ala beri jaminan dalam ayat ini, maknanya kalau kamu berhijrah kembali kepada Allah, kembali kepada jalan Allah, kamu akan dapat di atas muka bumi ini muraghaman kathiran wasi'a. Tuan-tuan, peluang yang sangat luas. Tuan-tuan, dalam tafsir Al-Muyassar, dia ada menyebut yajid fil ardi makanan mutahawwalan. Kamu akan dapat tempat untuk kamu nak berubah tadi. Maknanya yun'imu fihi bima yakunu sababan fi akan diberi nikmat padanya dengan apa yang akan menjadi sebab kepada kekuatannya. Tuan-tuan, mana Allah Ta'ala akan support dia. Tuan-tuan boleh bayang tak, kalau dia dulu dalam keadaan dia buat dosa, buat maksiat, jauh daripada agama, jauh daripada petunjuk Allah, dia boleh hidup, boleh orang kata apa, dengan cara dia lah, dengan kemewahan yang cara yang tak betul tadi. Bila dia nak kembali kepada Allah, takkan Allah nak biar saja. Tuan-tuan, takkan Allah nak biar saja. Sudah pastilah Allah Ta'ala memberi jaminan kepada golongan ini, kepada orang ini. Jaminan apa? Jaminan ruang dan peluangnya sangat luas. Luas dari segi as-sa'ah fi rizqihi wa 'ishihi. Luas dari segi rezeki dan kehidupannya. Allah. Dan inilah keimanan. Inilah keimanan. Inilah keimanan. Tuan-tuan, keyakinan yang akan menguji keimanan dan keyakinan. Boleh ke nak hidup, kan? Tuan-tuan ingat tak seorang Cina yang bernama apa? Felix Xiaoyi, kan? Felix Xiaoyi, kan? Orang Ipoh, kan? Orang Ipoh, Felix Xiaoyi ni, kan? Dia dulu pernah menjadi model kepada majalah Playboy. Tuan-tuan faham lah, kalau majalah Playboy itu apa yang ada di dalamnya, kan? Maknanya aset dia adalah tubuh badannya. Mana dia memperagakan tubuhnya, dia memperagakan asetnya untuk ditonton, untuk diambil gambar sebagai sumber rezeki dia lah, nak cari makan tu, kan? Dengan dia orang kata apa? Dia memperagakan dirinya. Mana dia jual aset dia lah, kita maaf lah bahasa tu, kan? Maknanya dia memperagakan dirinya untuk mencari makan. Dengan orang kata apa? Memperagakan dirinya. Tuan-tuan, bila dia berhijrah, dia kembali kepada jalan Allah. Tuan-tuan tengok, daripada seorang model yang buka, yang dedahkan aurat, kepada menutup, pakai jubah, tudung labuh, apa semua sekali. Logik akal kita kata apa? Habis no job lah. Siapa nak bagi? Siapa nak bagi? Sebab dalam bidang modeling ni, orang nak tengok kecantikan tu. Kecantikan itu yang nak ditonjolkan. Seksi. Lagi seksi lagi ramai lah orang akan tengok, kan? Tapi apabila dia memilih kembali kepada fitrah, kembali kepada agama Allah, ikut syariat Allah, tak jadi miskin pun, tuan-tuan. Allah Ta'ala murahkan rezekinya melalui ini yang dikatakan min haitsu la yahtasib, tanpa diduga, tanpa disangka-sangka. Dia dijemput untuk memberi, untuk berkongsi pengalamannya, untuk bercerita pengalaman hidupnya, untuk menjadi motivasi pula kepada orang lain. Dan ada pula peluang syarikat-syarikat yang jual pakaian muslimah pula, ambil dia pula untuk jadi model, untuk memperagakan pakaian muslimah. Alhamdulillah. Maknanya, tuan-tuan, semua rezeki tadi Allah Ta'ala jamin, tak hilang job pun. Cuma adalah tempoh, dia panggil tempoh peralihan tu. Dia apa-apa pun dia ada tempoh peralihan. Tempoh peralihan tu mungkin akan diuji, tapi sekejap sahaja. Allah Ta'ala akan uji tu sekejap saja untuk melihat betul ke, sungguh ke, itu saja. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jaminan Allah Ta'ala lagi, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih.
Barang siapa yang sudah nekat, nekat sungguh, makna ikhlas sungguh-sungguh dah, dia keluar daripada rumahnya. Ini menunjukkan nekat dia. Maknanya, dia keluar daripada rumahnya dalam keadaan berhijrah kepada Allah dan Rasul. Makna untuk berubah, mengikut Allah dan Rasul. Summa yudrikhul maut, kemudian tak sempat, baru duduk tengah jalan meninggal. Yudrikhul maut, mati. Orang kata tak sempat buat lagi, baru dalam perjalanan. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah Ta'ala guna perkataan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allahu Akbar. Yang pertama, jaminan Allah dalam bentuk, orang kata apa, kenyataan yang konkret daripada Allah. Faqad waqa'a, maka sesungguhnya. Fa tu fa jawab. Mana faqad, maka sesungguhnya, waqa'a ajruhu, pasti ganjarannya itu dia akan peroleh, dan ianya 'ala Allah. Saya nak bagi analogi macam ni lah tuan-tuan. Perkataan 'ala Allah tadi, kalau dalam konteks manusia, perkataan 'ala ni dia membawa maksud ilzam. Maknanya semacam kita dengan kawan-kawan kita pergi kedai makan ramai-ramai kan, makan ramai-ramai. Kita kata apa? Semua yang makan ni alayya. Maksudnya saya akan bayar semua. Mana kita wajibkan ke atas diri kita sebagai ilzam. Makanlah. Semua yang kamu makan semua ni alayya, saya, atas saya. Alayya maksudnya dia macam mengilzamkan dirinya untuk bayar. Kan? Tak ada siapa pun yang suruh, tak ada siapa pun yang paksa, tapi dia sendiri dengan rela hatinya. Siapa nak makan. Apa hari ni alayya. Saya sponsor, saya tangguh. Jadi begitulah dalam situasi ini, dalam ayat ini, tuan-tuan nak gambarkan orang yang sudah nekat, maknanya berhijrah di jalan Allah Ta'ala. Dia sudah nekat dan dia sudah mulakan, dia dah buat dah, mana dia keluar daripada rumahnya dengan tujuan untuk berhijrah. Dalam perjalanan pun belum sempat buat lagi, dia meninggal. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wajib Allah Ta'ala macam mengilzamkan ke atas zatnya untuk memberi ganjaran kepada orang ini. Jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan Allah tutup ayat dengan wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah itu adalah Allah Ta'ala itu ghafur, maha pengampun, rahima. Ghafur ni maha pengampun segala dosa kesalahannya yang lalu. Rahima lagi maha mengasihani, pemurah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini sebenarnya memberi inspirasi lah, memberi suatu orang kata keseronokan lah, suatu jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang ingin berhijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ambil satu ayat lagi, ayat yang kedua daripada surah At-Taubah, ayat 100 juga. Surah At-Taubah ayat 100. Tuan-tuan, dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah Ta'ala menyebut as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Ayat ini Allah Ta'ala menyebut as-sabiqunal awwalun. As-sabiqun ni maksudnya orang-orang yang mendahului. Orang-orang yang mendahului dari segi apa? Dari segi keimanan mereka kepada Allah dan Rasul. Ini merujuk kepada orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang telah, orang kata apa? Yang telah berhijrah. Mereka ini daripada Mekah berhijrah ke Madinah. As-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang mula,
orang-orang yang awal, orang-orang yang dalam bahasa kita ini seniority lah. Seniority maksudnya orang yang awal dalam perjuangan. Tuan-tuan, orang yang awal dalam perjuangan ini mereka berhadapan dengan ujian cabaran yang sangat dahsyat lah. Kalau kita boleh buat satu analogi, orang yang mula merentas, kalau kita nak buat jalan tu, orang yang mula nak buat jalan tu, dia akan berhadapan dengan apa? Dia akan berhadapan dengan hutan tebal, dia akan berhadapan dengan duri, semak, samur, macam-macam kan, nak buat jalan tu. Jadi orang yang mula-mula ni dia akan berhadapan dengan cabaran, dengan ujian yang dahsyat. Tuan-tuan, sebab itu seniority tu dia ambil kira. Tuan-tuan, seniority tu dia ambil kira. Orang hak mari kemudian tu jalan tar dah, jalan dah licin. Boleh pederah naik, orang kata apa, 140 km sejam, pederah, laju je. Sebab apa? Semua dah ada, semua dah siap dah. Orang yang merentas, orang yang memulakan itu, as-sabiqun, mereka ini adalah orang yang sangat hebat, yang sangat hebat ujiannya, yang sangat besar cabarannya. Sebab itulah Allah Ta'ala memberikan mereka itu kedudukan yang special. Dalam kenyataan ayat ini, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, orang-orang yang pertama, orang-orang yang memulakan ini, orang-orang yang mendahului ini, yang senior ini, daripada siapa? Minal muhajirin, daripada orang-orang yang berhijrah. Tuan-tuan tahulah kan, kita semua tahulah sejarahnya, bagaimana mereka berhadapan dengan ujian-ujian yang sangat dahsyat kan. Ada yang mati dibunuh, ada yang diseksa, ada yang tinggalkan segala-galanya kan. Minal muhajirin wal ansar, dan juga orang-orang ansar. Orang ansar ni siapa pula? Orang ansar ni orang yang support Nabi dan orang-orang muhajirin. Mana orang-orang yang menerima Nabi dan berjuang bersama Nabi, yang membela Nabi dan para sahabat daripada orang muhajirin. Dan minal muhajirin wal ansar. Jadi dalam tafsir Al-Muyassar disebut alladzina sabaqun nas, orang-orang yang mendahului orang lain dari segi keimanan mereka kepada Allah dan Rasul, dari kalangan orang muhajirin, yakni orang yang berhijrah, meninggalkan keluarga, meninggalkan orang kata apa, tanah air mereka, meninggalkan harta segala-galanya untuk berpindah ke Madinah demi agama. Dan yang keduanya al-ansar, yakni orang-orang yang membantu Rasulullah, yang support dakwah Nabi SAW. Tak kala Nabi SAW dihalau nak dibunuh. Dan walladzina tabauhum bi ihsan, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang ikut jejak langkah mereka. Ini peluang kepada siapa? Kita lah. Betul. Jadi golongan pertama, first rankingnya adalah al-muhajirin, yang kedua al-ansar, yang ketiga walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka. Jejak langkah siapa? Orang-orang muhajirin dan orang ansar. Tuan-tuan, bagaimana tu orang yang muhajirin, orang yang sanggup berkorban jiwa dan raga demi agama. Tuan-tuan, orang-orang ansar pun orang yang sanggup, maknanya membela. Dia ada harta, dia ada, orang kata dia menggunakan kekayaannya, kekuasaannya, dia mengguna untuk membela Islam. Orang tempatan. Tuan-tuan, kalau kita buat contohlah, orang muhajirin ni orang luar, dia sanggup tinggalkan segala-galanya demi agama. Orang ansar orang tempatan, dia ada harta, dia ada kuasa, dia ada kedudukan, dia ada tempat, maka dia gunakan kekuatannya, harta dia, kekuasaannya, dia menggunakan kedudukannya untuk support Nabi, untuk support agama. Tuan-tuan, jadi adanya muhajirin dan ansar ini. Jadi ini dua golongan ini. Kalau kita melihat ini secara simbolik, walladzina tabauhum, orang yang mengikuti mereka, orang yang ikut orang muhajirin, orang yang ikut orang ansar. Macam mana nak ikut orang muhajirin? Orang yang sanggup korban segala-galanya demi agama, demi buat kerja agama. Orang ansar, orang yang sanggup korban, maknanya sama, korban jiwa, harta, kedudukan mereka untuk nak support
untuk nak support orang-orang muhajirin tadi. Tuan-tuan, jadi bila ada dua ini, barulah kita lihat maknanya orang kata apa, Islam itu dapat ditegakkan di kota Madinah. Tuan-tuan, jadi begitulah perjuangan. Tuan-tuan, begitulah perjuangan. Maknanya ada orang dia sanggup korbankan, dia sanggup korbankan segala-galanya demi perjuangan. Dan kena ada support. Support ni maknanya orang yang sanggup membela perjuangan itu. Ada orang dia boleh buat kerja. Tuan-tuan, dia boleh buat kerja, dia sanggup korbankan segala untuk dia buat kerja agama. Tuan-tuan, maka orang ini kena disupport lah, kena disupport oleh masyarakat, oleh komuniti yang ada kelebihan support. Tuan-tuan, saya boleh bagi satu contoh lah. Tuan-tuan, saya pun pernah sebut wallahualam, tapi kalau ulang pun tak ada masalah. Bagaimana seorang ulama daripada Patani dah meninggal dah arwah. Orang panggil dia Baba Hamid. Baba Hamid ni dia salah seorang pejuang puluh di selatan Thailand. Kerana dia ada pondok di sana. Oleh kerana dia terlibat dalam gerakan pembebasan selatan Thailand ni dalam perjuangan, maka dia ni wanted lah, dikendaki oleh kerajaan Siam. Kalau dapat memang dibunuh lah. Jadi anak murid dia bawa lari masuk hutan. Tuan-tuan, duduk dalam hutan 13 tahun. 13 tahun duduk dalam hutan, anak murid dia bawa keluar masuk Kelantan. Masuk Kelantan, dan dia ni orang alim. Tuan-tuan, orang alim. Dia tak boleh duduk diam. Bila dia masuk Kelantan, anak murid dia bawa dia letak di satu tempat namanya Seligi. Tuan kita tahulah Seligi, Seligi masuk dalam, orang kata tempat jin bertendang. Dulu tempat tu tempat orang curi lembu, sorok kat situ lah, di kaki bukit tu. Tempat orang yang tempat jin bertendang. Jadi anak murid dia ni bawa dia letak, buat satu pondok, letak tunggu dia di situ. Tuan-tuan, jiwa pejuang tak hilang daripada dirinya. Jadi bila dia duduk di situ, apa yang dia buat? Dia pergi buat kerja dakwah dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah dia pergi ngajar. Dari rumah ke rumah. Tuan-tuan, yang seronoknya apa tuan-tuan? Apabila masyarakat di situ tahu dia ni orang alim, orang yang telah berhijrah, makna sanggup korban demi agama, maka masyarakat situ support dia. Support bagaimana? Bagi tanah, wakafkan untuk dia, untuk tu guru buat pondok. Wakafkan lebih kurang dalam 20 hektar tuan-tuan. Orang wakaf untuk dia, buatkan masjid, buatkan rumah untuk dia. Alhamdulillah hari ini dah jadi satu pondok yang besar. Jadi pondok yang besar. Tuan-tuan, jadi itu dipanggil support daripada masyarakat. Tuan-tuan, support daripada masyarakat. Barulah jadi. Tuan-tuan, jadi alhamdulillah hari ini dipanggil pondok permata pondok permata permai di Seligi itu. Tuan-tuan, dia pun dah arwah dah. Ini anak-anak dia lah sambung. Tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan, dia mari selas pinggang sahaja. Tuan-tuan, selas pinggang sahaja. Tapi bila ada orang-orang Ansar ini dia panggil simboliknya orang-orang Ansar. Bila mari orang Muhajirin mari buat kerja agama, orang-orang Ansar ni support. Support dari segi apa? Bagi tanah apa tu buat, cari modal buat masjid, buat pondok, buat jalan tar apa semua sekali. Alhamdulillah. Tuan-tuan, jadi itulah keadaan yang orang kata apa? Bila ada Muhajirin dan Ansar ini, yang ada semangat Muhajirin dan Ansar. Tuan-tuan, jadi apa yang disebut oleh Allah dalam ayat ini, walladzina tabauhum bi ihsan. Orang yang ikut jejak langkah Muhajirin, orang yang ikut jejak langkah Ansar. Tuan-tuan, maka tuan-tuan, kita ni gunakanlah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Gunakanlah, manfaatkanlah apa yang Allah beri kepada kita untuk cari tempat di akhirat nanti. Untuk cari tempat di akhirat nanti. Pada masa yang sama, wala tansa nasibaka minad dunya. Allah tak minta semua pun. Untuk dunia kamu nak makan, kamu nak anak bini kamu nak, tak ada masalah. Tapi jangan lupa untuk manfaatkan apa yang Allah beri kepada kita untuk cari tempat di akhirat nanti.
Betul tak? Jadi walladzina tabauhum bi ihsan, orang yang ikut jejak langkah Muhajirin dan Ansar ini. Betul tak? Apa janji Allah Taala? Tengok tentang kedudukan radhiyallahu anhum. Allah redha kepada mereka. Ya Allah. Tuan-tuan, bila dapat redha Allah ni habis. Bila Allah Taala dah redha ni maksudnya Allah puas hati. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dia Allah puas hati dengan dia, dia pun puas hati dengan Allah Taala. Allah redha kepada dia, dia redha kepada Allah. Subhanallah. Tuan, orang ini wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah Taala akan sediakan kepada mereka syurga. Syurga yang mana mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya. Dan Allah tutup ayat zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Itulah kemenangan yang sebenar. Tuan-tuan, yang perlu kita kena cari. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jam pun dah 7.20. Tuan-tuan pun duk tengok jam dah. Jadi cukup lah tu. Isyarat lah tu tuan-tuan. Minta maaf lah, gurau je tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dengan kita berkongsi sedikit sebanyak beberapa ayat-ayat Allah Ta'ala adalah kebaikan daripadanya untuk kita hayati dan kita ambil pengajaran daripadanya. Mudah-mudahan tuan-tuan kita termasuk dalam golongan walladzina tabauhum, orang-orang yang ikut jejak orang-orang Muhajirin dan Ansar, orang-orang yang hidup untuk agama, orang-orang yang sanggup berkorban demi agama. Mudah-mudahan kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, salah silap tu kelemahan saya lah. Sebagai manusia kita tangguh dengan suratul Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu